Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Isnin 11 Oktober, saya Alif Ashraf Kamanur dan berikut paparan utama hari ini. Perjalanan rentas negeri keluarga Malaysia bermula. Peralihan perkhidmatan 4G arahan kerja fizikal bina menara telekomunikasi dikeluarkan. Saudara, berita wilayah akan berita langsung ke Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang. Fokus hari ini, harga tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak dijangka kembali ke paras purata selaras peningkatan operasi penerbangan. Terus setia bersama Berita Wilayah. Saudara, hari ini keluarga Malaysia gembira memulakan aktiviti rentas negeri termasuklah pulang ke kampung. PLAS berjangkakan peningkatan pengguna lebuh raya Utara Selatan mencecah 1.3 juta kenderaan menjelang Jumaat nanti. Namun, menurut Ketua Tabik Urus PLAS Malaysia Berhad, Syekh Muhammad Idin, angka itu tidak membimbangkan memandangkan pihaknya telah bersedia menerima kehadiran pengguna terutama di hentian rehat dan rawat RNR. Kebanyakan RNR beroperasi dengan kapasiti bersesuaian mengikut SOP ditetapkan. Bila pelanggan lebuh raya yang ingin merentas negeri, pulang ke kampung atau pergi ke cuti, bila mereka buat pit stop atau berhenti untuk rehat dan rawat di RNR atau lay-by di PLAS, silalah tunjuk status vaksinasi MySejahtera. Baik, kebenaran rentas negeri sememangnya dinantikan individu lengkap 2 dos vaksin. Antara yang menjadi tumpuan perantau, lebuh raya Pantai Timur 2 yang dijangka menerima hingga 5,000 kenderaan sehari. Peningkatan kenderaan di lebuh raya dan jalan raya di Terengganu dijangka berlaku pada cuti hujung minggu ini. Kita akan buat perancangan. Yang pertama, kita akan bekerjasama dengan pihak konsesi, iaitu dengan menambahkan kaunter bayaran di exit tol Kuala Terengganu. Kemudian dari segi penugasan JSPT, kita akan lebih kerap buat rondaan dan pemantauan. Beliau meninjau aliran trafik LPT2 di Plaza Tol Kuala Terengganu. Sementara itu, di LPT1 menyaksikan aliran trafik lancar. Muhammad Azwan Azman yang kini berada di hentian RNR Gambang ada laporannya. Silakan, Azwan, apa cerita dari Kuantan? Terima kasih. Saya kini berada di lebuh raya Pantai Timur LPT1 yang merangkumi laluan antara Gombak, Karak, Kuantan dan Jabor sejauh 234.5 km menghubungkan negeri Kuala Lumpur, Pahang dan Terengganu. Dan seperti yang anda dapat lihat ketika ini, aliran trafik dilihat sedikit meningkat berbanding pelaksanaan larangan melintas negeri yang telah tamat pada tengah malam tadi. Namun, lalu lintas dilihat adalah lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Manakala tinjauan di hentian rehat Gambang mendapati keadaan adalah terkawal dengan pengguna berhenti untuk menjamu selera maupun menggunakan fasiliti di sini seperti surau dan tandas ketika ini. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat terkini keadaan semasa trafik di LPT1 ini, bolehlah melayari laman web Aneh Berhad atau mengikuti Twitter @LPT Trafik dan Facebook LPT1 Timur.
Manakala sebarang kecemasan, anda juga boleh menghubungi talian 24 jam LPT line di 1700 818700 atau 0954791111. Dalam pada itu, di laman Twitter LPT Traffic telah memaklumkan pada jam 12.28 tengah hari tadi telah berlakunya kejadian kebakaran trailer di kilometer 66.0 Menghala Kuantan. Namun ianya telah berjaya diselesaikan oleh pihak konsesi pada jam 2 petang tadi dan aliran trafik kembali seperti sedia kala. Di sini juga saya ingin mengingatkan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan rentas negeri agar sentiasa mematuhi SOP tak kira di mana jua anda berada. Dan bagi yang mereka yang ingin singgah di hentian rehat, sentiasalah memakai pelitup muka dan memastikan penjarakan sosial. Ini bagi memastikan risiko penularan COVID-19 berjaya dibendung dan keluarga Malaysia selamat pergi dan pulang dari destinasi yang ditujui. Saya kira itu saja perkongsian semasa perkembangan aliran trafik di LPT 1. Kembali bersama rakan setugas yang lain. Terima kasih Hazwan. Baik, dari Kuantan kita ke selatan dengan meninjau aliran trafik semasa di Negeri Sembilan. Berada di hentian RNA Lebuh Raya Plus arah utara ketika ini, Nora Shikin Harun. Shikin, teruskan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Saya kini berada di kawasan Rehat dan Rawat Seremban arah utara bagi meninjau keadaan trafik berikutan pengumuman kebenaran merentas negeri yang mula berkuat kuasa tengah malam tadi, khususnya bagi individu yang lengkap 2 dos vaksin. Tinjauan saya dan kru mendapati tiada kesesakan luar biasa berlaku di kedua-dua arah Lebuh Raya Utara Selatan ini. Jadi bagi mengetahui dengan lebih mengenai situasi ini, bersama-sama saya ialah pengurus wilayah Tengah Plus, Encik Husni Ahmad Yusof. Apa khabar Encik Husni? Baik, Alhamdulillah. Baik, Encik Husni, secara padatlah bagaimana jangkaan trafik pada hujung minggu ini? Kami menjangkakan trafik akan kembali kepada asal, iaitu kira-kira 80,000 sehingga 100,000 per day sehari. Jumlah ini adalah lebih tinggi jika berbandingkan pada musim PKP yang lepas. Ianya turun sehingga kepada 20,000 sehari. Jadi kami telah bersedia untuk menerima kembali pengguna-pengguna atau pelanggan-pelanggan yang menggunakan lebuh raya kami, terutama sekali pada kami jangkakan mulai pada hujung minggu ini kerana bersambung dengan cuti Maulidul Rasul pada hari Selasa minggu depan. Baik, bagaimana dengan kesiapsiagaan pihak Plus untuk jangkaan pertambahan kenderaan ini? Kami telah menggerakkan semua di plaza-plaza tol, semua kita telah bersedia, semua lorong-lorong telah dibuka seperti biasa. Begitu juga dengan perkhidmatan Plus Ronda dan maintenance kami telah pun digerakkan untuk memastikan semuanya para pengguna kami, pelanggan kami akan mendapat perjalanan yang lancar dan juga mendapat bantuan sekiranya mendapat apa-apa masalah atau kesukaran di sepanjang lebuh raya kami lah. Cuma apa yang saya ingin ingatkan kepada pelanggan-pelanggan, maklumlah kita dah lama tak memandu mungkin jarak jauh. Gunakanlah kemudahan-kemudahan yang telah kita sediakan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, rehat sepenuhnya, respect your limit. Respect your limit mana kemampuan diri kita sendiri, kesihatan kita dan juga respect limit kenderaan kita. Maklumlah kenderaan kita dah lama tak digunakan, pastikan ia telah diselenggara dengan baik. Pastikan juga kita punya rehat yang cukup, kesihatan yang baik. Jangan lupa tambah kad touch and go awak anda sebelum memulakan perjalanan. Baik, terima kasih banyak Encik Husni. Baik, sekian langsung dari kawasan Rehat dan Rawat Seremban arah utara Negeri Sembilan. Rancang perjalanan anda sebaiknya terus kekal menjaga SOP agar pandemik COVID-19 dapat terus dikawal. Baik, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Shikin. Seterusnya, Melaka antara destinasi popular dalam senarai pilihan pelancong. Farah Huda, bagaimana aliran trafik di Plaza Tol Aikroh ketika ini? Terima kasih Alif.
Hari ini menyaksikan aktiviti rentas negeri di seluruh negara dan Melaka menjadi negeri pelancongan pastinya mencatat peningkatan dalam kemasukan kenderaan ke negeri ini. Dan petang ini saya bersama dengan Pengurus Perniagaan Wilayah Selatan Plus, Tuan Haji Muhammad Kasim Ismail untuk berkongsi berkenaan dengan aliran trafik di negeri ini. Jadi selamat petang Tuan, dan boleh Tuan kongsikan apa antara persediaan Plus dengan aliran keluar masuk kenderaan di 3 plaza di negeri Melaka. Silakan Tuan. Assalamualaikum pada semua rakyat Malaysia. Jadi saya pertama kali saya akan mengucapkan tahniah pada semua rakyat Malaysia dan juga rakyat Melaka kerana kerajaan telah membenarkan aktiviti rentas padan pada kali ini. Jadi untuk makluman semua daripada pemerhatian pihak Plus di 3 plaza di daerah di negeri Melaka, kami dapati yang pertambahan trafik daripada 12.30 malam tadi sehingga pada setakat hari ini sekarang ni pertambahan sebanyak 10 ke 15% pertambahan kenderaan. Jadi sehubungan dengan itu kami menjangkakan untuk minggu hadapan terdapat cuti Maulud Nabi. Jadi kami menjangkakan yang pertambahan trafik itu akan mula mungkin pada hari Jumaat dan seterusnya sepanjang cuti Maulud Nabi. Jadi kita harap dengan persiapan kita ni semua lorong dibuka, kita rasa dia akan mempercepatkan perjalanan ke destinasi masing-masing. Baik Tuan, dengan jangkaan dan juga persediaan itu tadi, mungkin ada nasihat kepada orang ramai yang menggunakan lebuh raya serta kemudahan yang disediakan pihak Plus sendiri Tuan. Pertamanya saya memohon pada semua pengguna lebuh raya supaya memastikan SOP yang telah dikenakan dibuat dengan begitu rapi supaya tidak jadi sebagai penyebaran kepada COVID-19 lagi. Jadi saya menjangkakan di sepanjang lebuh raya kita ada tempat-tempat persinggahan dan pastikan gunakan kemudahan kita dengan SOP yang ketat. Alright, ini untuk memastikan macam tadi keadaan kita akan selamat di antara pengendali gerai, Plus punya pegawai dan juga orang ramai. Sehubungan dengan itu juga kami juga nak ingatkan kepada semua pengguna lebuh raya supaya memastikan baki Tashengo mencukupi untuk mengelakkan akan berlakunya kesesakan bila tiba di plaza destinasi masing-masing. Jadi untuk itu sekali lagi kita ingatkan supaya jangan tak cukup baki menyebabkan orang lain akan menjadi lambatlah. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas perkongsian itu tadi. Okey, kepada semua pengguna jalan raya, jangan lupa untuk pastikan baki Tashengo anda mencukupi dan tidak mengganggu laluan di Plaza Tol masing-masing. Sekian saja dari saya, Farah Huda Sahiran serta kru penerbitan. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Farah. Sedara, di Langkawi Kedah pula, pergerakan keluar masuk kenderaan dijangka meningkat 2 kali ganda sepanjang minggu ini. Selain lapangan terbang antarabangsa Langkawi dan Terminal Feri Kuah, dermaga Tanjung Lembung turut bersedia menghadapi kesesakan ini. Muhammad Najib Masyhur ada perkembangannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 11 Oktober 2021 pastinya mencatat satu kegembiraan penting buat seluruh rakyat Malaysia selepas kerajaan membenarkan rentas negeri bermula hari ini, dan pastinya saya yakin dan percaya kesesakan kini sedang pun berlangsung di seluruh negara. Dan seperti mana juga anda perlu tahu, Langkawi juga merupakan salah satu lokasi penting yang bakal menerima lebih ramai lagi pengunjung selepas ini. Dan pastinya salah satu laluan masuk ke Langkawi merupakan laluan udara dan juga laluan laut. Sebelum ini kami juga telah pun membawakan perkembangan mengenai dengan pertambahan feri penumpang dari Terminal Feri Kuala Perlis juga Kuala Kedah ke Langkawi. Namun salah satu lokasi penting yang perlu juga anda tahu iaitu dermaga Tanjung Lembung Langkawi yang bawa masuk kenderaan-kenderaan menerusi feri kargo penumpang. Dan untuk berkongsi mengenai dengan situasi itu bersama-sama dengan saya pada petang ini, Pengurus Besar Langkawi Port Sdn Bhd Encik Muhammad Nasir Abdul Aziz. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Cik Nasir, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Berita Wilayah. Secara ringkasnya, Cik Nasir mungkin boleh kongsikan pergerakan Roro di Tanjung Lembung selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan kerajaan semalam. Okay. Untuk makluman semua, bilangan trip Roro Ferry dijangka akan bertambahlah selepas ini. Contohnya pihak Langkawi Roro telah pun menambahkan bilangan trip daripada 1 trip kepada 2 trip setiap hari. Dan satu lagi operator iaitu Langkawi Auto Express juga dijangka akan menambah bilangan trip
khususnya pada hari hujung minggu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Nasib mungkin boleh berkongsi mengenai dengan statistik sepanjang gelembung pelancongan Langkawi dan mungkin pertambahan-pertambahan yang dijangka berlaku di Tenaga Tanjung Lembung. Untuk makluman, sepanjang pelaksanaan gelembung pelancongan Langkawi daripada 16 September hingga semalam, 10 hari bulan Oktober, telah menunjukkan peningkatan yang agak ketara lah dari segi pengendalian penumpang, di mana kita telah pun mengendalikan 38% peningkatan dari berbanding sebelumnya. Bagi kenderaan pula sebanyak 35% peningkatan berbanding sebelumnya. Mungkin perubahan ataupun penambahan jadual feri kargo ke Langkawi selepas ini? Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, Langkawi Ro-Ro akan mempunyai sebanyak 2 trip sehari dan Langkawi Auto juga akan menambah bilangan trip kepada 2 trip satu hari selepas ini. Baik, itu antara apa yang dapat saya kongsikan mengenai dengan perkembangan semasa di Dermaga Tanjung Lembung Langkawi. Cik Nasir, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi mengenai dengan perkembangan semasa juga pertambahan feri penumpang kargo ke Langkawi. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baiklah, terima kasih Najib. Sementara itu di Plaza Tol Ipoh Selatan, wartawan Fahmi Maknur turut meninjau suasana di sana. Fahmi, teruskan dengan perinciannya. Ya, Alif, terima kasih. Berlintas langsung seketika saya bawakan kepada anda dari Plaza Tol Ipoh Selatan untuk sama-sama kita meninjau aliran trafik di kawasan lebuh raya ini susulan kebenaran rentas negeri yang dikuatkuasakan bermula hari ini. Dan hasil tinjauan kru RTM sejak pagi tadi mendapati keadaan lalu lintas dari arah utara ke selatan maupun selatan ke utara berada dalam keadaan baik dan terkawal. Dan setakat ini pihak PLAS memaklumkan tiada kesesakan luar biasa yang dilaporkan setakat jam 5 petang ini. Dan pihak PLAS sendiri menjangkakan jumlah kenderaan ataupun aliran trafik akan mulai sesak menjelang hujung minggu ini, iaitu pada hari Jumaat. Dan menerusi panggilan telefon kami bersama dengan Ketua Polis Perak, Datuk Mia Farid Al-Atrash Wahid, beliau memaklumkan pasukan pemantau SOP akan terus digerakkan bagi memastikan pengguna lebuh raya mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Ini termasuk pematuhan SOP di kawasan rehat dan rawat ataupun R&R dan juga lokasi-lokasi tumpuan. Jadi mereka akan sentiasa menjalankan pemantauan di situ. Dan juga seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, keadaannya sangat tenang dan lancar setakat jam 5 petang ini. Jadi bagi anda yang bercadang untuk menggunakan kawasan lebuh raya ini, sila pastikan anda merancang perjalanan pandu dengan cermat, dan sekiranya perlu berhenti di kawasan R&R, pastikan anda patuh kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan juga info berkaitan dengan aliran trafik ini anda boleh terus dapatkan di laman media sosial PLAS Trafik dan juga Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Info Trafik. Jadi saya kira setakat itu dulu apa yang dapat kami kongsikan dari Plaza Tol Ipoh Selatan ini. Kita kembali bersama dengan Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baiklah Fahmi, terima kasih. Saudara, berita wilayah singgah Kemersing Johor. Taufik Salimin yang kini berada di Jalan Endau Rompin teruskan dengan perkembangan semasa rentas negeri. Nak bagi semua mampu. Baik, terima kasih Alif di Angkasa Puri. Sekarang ini saya masih lagi berada di Jalan Endau Rompin yang menghubungkan Pantai Timur dengan negeri Johor, dan apa yang boleh saya katakan, situasi semasa setakat ini kenderaan sudah mula sibuk di kedua-dua arah. Untuk mendapatkan perincian lebih lanjut bersama dengan saya sekali lagi Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Cyril Edward Nguyen. Ketuan, berceritakan macam mana setakat 4 petang tadi dan sehingga sekarang situasi trafik di Jalan Endau Mersing ni? Keadaan trafik yang melalui SJR sempadan negeri ini agak terkawal walaupun bertambah, mungkin disebabkan masa bekerja adalah habis. Bagaimanapun masih terkawal, jumlah masih lebih kurang ke 1,000 ke 2,000 kenderaan yang melalui sekarang. Okey Tuan, ada tak setakat ini yang melanggar SOP ketika melalui jalan ini? Sepanjang daripada kelonggaran diberi sehingga pada masa ini belum ada kita temui lagi sebarang pelanggaran SOP berkenaan vaksin yang dikatakan itu. Okey Tuan, macam mana pengoperasian ataupun penguatkuasaan yang dibuat oleh polis untuk memastikan pengguna yang melalui jalan ini mematuhi syarat lengkap vaksinasi?
setiap kenderaan yang melalui kenderaan SGR ini, kita wajibkan untuk menunjukkan, pemandu dan penumpang menunjukkan, mempamerkan bukti penerimaan vaksin yang lengkap. Kita macam mana jangkaan sebab kita minggu depan dah cuti, ada cuti umum mungkin untuk memastikan kawalan jalan raya di sini. Untuk pihak penguatkuasaan daripada pihak polis, kami sebenarnya telah membuat pengawasan dengan ketat yang mana kami tidak akan berkompromi dengan sebarang pelanggaran SOP COVID-19 yang ditetapkan. Okey Tuan, akhir sekali saranan Tuan kepada pengguna yang melalui jalan ini untuk memastikan apabila pulang ke Johor ataupun ke Pahang ini mematuhi SOP dan bebas untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan COVID-19. Saya menyarankan dan menasihati pengunjung-pengunjung sama ada yang tempatan ataupun di luar yang masuk ke Mersing agar sentiasa mematuhi SOP COVID-19 kerana pihak Polis Mersing membuat penguasaan dan pemantauan yang ketat dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pelanggaran SOP COVID-19. Okey Tuan, baik. Terima kasih untuk perkongsian ini dan kepada anda semua yang melalui jalan ini terus patuhi SOP, pastikan anda pandu dengan selamat untuk berjumpa dengan keluarga tersayang dan nikmatilah kehidupan untuk menyemai rasa cinta bersama dengan keluarga Malaysia. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Taufik. Di Kelantan, peningkatan bilangan kenderaan berlaku di beberapa jajahan berbanding situasi pagi tadi. Majidah Ismail ada laporannya. Baik Alif, terima kasih. Saya sekarang berada di SJR di Bukit Yong di Pasir Putih yang mana merupakan antara salah satu daripada 3 pintu masuk ke Kelantan dan ini merupakan pintu masuk dari Pantai Timur iaitu Terengganu. Dan ketika ini anda dapat saksikan sendiri kenderaan yang memasuki Kelantan. Jadi untuk itu kita terus bersama-sama dengan Datuk Syafiq Mamat, Ketua Polis Kelantan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Datuk tengok macam mana sehingga petang ini jumlah kenderaan ataupun perantau yang memasuki Kelantan. Sebaik saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pergerakan rentas negeri daripada awal pagi tadi, memang menunjukkan peningkatan yang agak ketara lah, terutama laluan di Pasir Putih. Saya boleh katakan bahawa peningkatan lebih 20% kenderaan berbanding dengan hari-hari biasa melalui jalan ini. Jadi ini menunjukkan bahawa sebaik saja Perdana Menteri mengumumkan boleh rentas negeri, mereka dah sebahagian rakyat ini dah bersedia untuk pulang ke kampung. Cuma kena pastikan bahawa kelonggaran yang diberi oleh kerajaan itu adalah tertaluk juga kepada SOP. Dan tadi pun kita buat pemeriksaan rambang, masih ada yang cuba walaupun mereka ni belum lengkap dos. Hanya 1 dos sahaja. Jadi ini disebabkan bahawa kita mengambil langkah supaya mengarahkan mereka balik semula ke lokasi asal. Kerana dia ni belum lengkap seperti mana arahan kerajaan. So harapan saya masyarakat ataupun orang ramai terus mematuhi SOP yang digariskan oleh kerajaan. Terima kasih Datuk. Jadi itu yang dapat kami gambarkan di SJR di Bukit Yong ini. Nampaknya ada pertambahan sehingga petang ini dan dijangkakan pada hujung minggu akan lebih ramai. Tapi yang penting ialah jaga SOP, lindung diri, lindung semua. Kembali kepada Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Terima kasih Majidah. Baik, skim rumah mampu milik sasar penduduk miliki kediaman sendiri. Ini antara pengisian lintas langsung dari Pulau Pinang. Syarmila teruskan dengan laporannya. Ya Alif, Pulau Pinang menyasarkan membina 220,000 unit rumah mampu milik menjelang 2030. Usaha di bawah skim rumah mampu milik itu bagi memastikan rakyat memiliki kediaman sendiri. Exco Pulau Pinang, Japdik Singh Dew berkata, setakat ini kira-kira 130,000 rumah telah dibina di bawah skim berkenaan dan sudah pun didiami. Katakan kita akan pastikan ada perumahan yang mencukupi untuk Pulau Pinang. Pada hari ini ingin saya nyatakan di Pulau Pinang
kita ada satu sasaran. Dia bertarget of 220,000 units come 2030 since 2008. Pada hari ini 2021 bulan Oktober, kita sudah hampir sampai 130,000 unit. Bagi merealisasikannya, beliau akan memastikan harga rumah di bahagian pulau berpatutan walaupun mengalami kekangan daripada segi harga tanah. Pihaknya berhasrat untuk menggunakan kaedah pembaharuan semula, perumahan serta penambakan tanah selain menyarankan pemaju terus membina rumah mampu milik. Beliau menyatakannya selepas majlis penyerahan surat tawaran skim projek rumah mampu milik di Bayan Lepas. Penyakit urat saraf yang dihidapi bekas ahli bina badan Muhammad Nur Faizal Arifin sejak 4 tahun lalu menyebabkan kehidupannya berubah sepenuhnya. Malah terpaksa menggunakan alat peluncur beroda yang diubah suai memandangkan tidak lagi mampu bergerak dan berdiri. Dia yang berusia 44 tahun dan masih bujang mengalami kesukaran menyuap makanan sendiri. Itu yang saya beritahu. Saya makan sehari sekali. Saya pun kena bajet. Pasal kalau saya order lebih, saya tak ada duit. Pasal kadang-kadang saya beritahu, tiap bulan 3-4 hari tak makan. Dia besar. Saya cuma kuat dengan minum ayam. Yang tu lah. Ini tu yang kata saya diam. Bagi saya, minta maaf. Bagi saya cuma harap tu lah. Saya tak ada apa, saya diam. Dia kini hanya mengharapkan pencen ilat perkeso sebanyak RM1,200 sebulan. Cakna dengan kesengsaraan Muhammad Faizal, pengarah Yayasan Kebajikan Negara Zon Utara 2, Zulkifli Yaakob, menghulurkan sumbangan. Bantuan boleh disalurkan ke akaun tertera. Ini pula nasib yang menimpa Muhammad Zakaria Shakir. Kemalangan 14 tahun lalu menyebabkan dirinya lumpuh separuh badan. Namun, dia terus bangkit meneruskan kehidupannya menerusi program Return to Work RTW anjuran Perkeso, bantuan pencen ilat, kemudahan pemulihan jasmani dan kelas pentadbiran antara manfaat yang diterima menerusi RTW. Sumbangan kerusi roda Perkeso juga sangat membantu memudahkan aktiviti harian terutamanya ketika bekerja. Jadi perasaan saya tu bila ada support team daripada hospital, daripada SOKSO sendiri yang membantu meringankan beban kita. Of course kita akan happy dengan, sebab kita punya niat adalah untuk kita berdikari, untuk kita mencapai macam orang lain juga. So kita walaupun dah jadi macam ni, kita jangan ada satu tahap yang down, satu tahap yang diparas yang lama. Sebab kita ada kawan-kawan yang bila ada aksiden duduk dekat rumah terlantar apa semua, so mereka tak mau buat apa-apa pun. Kita ada kawan tu banyak. So saya akan encourage kawan-kawan tu semua jangan jadi. Salah satu ada support lah. Muhammad Shakir akan sentiasa dipantau pakar pengurusan OKU Perkeso sepanjang berada di bawah program tersebut. Di bawah program ni manfaatnya adalah dia mula-mula dia masa kemalangan tu 2007 tu dia dapat kita bayar cuti sakit dia. Kita bayar cuti sakit dia selama lebih kurang 2 bulan tak salah saya, dan kita bayar dia hilang upaya kekal. Sebab dia dah 100% disable, kita bayar hilang upaya kekal berbentuk pencen seumur hidup, dan kita bayar allowance layanan sentiasa untuk orang membantu Syakir sebanyak 500 bulan. So Syakir sampai hari ini masih menerima kita punya pencen lah. Pencen dia panggil pencen hilang upaya kekal. Beliau turut menyeru kepada mereka yang bekerja sendiri untuk mencarum agar dilindungi di bawah skim Perkeso. Saudara, berikut merupakan statistik COVID-19 Pulau Pinang setakat hari ini. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai Alif di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Syarmila. Pelancong ke Langkawi melalui Terminal Feri Kuala Kedah masih perlu menjalani ujian saringan RT-PCR atau RTK COVID-19 sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan. Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah berkata penguatkuasaan tersebut masih dilaksanakan di bawah gelembung pelancongan domestik. Kaunter saringan Kementerian Kesihatan yang dibuka sejak bermulanya gelembung pelancongan pada 16 September lalu masih dibuka. Penumpang yang dibenarkan meneruskan perjalanan hanya perlu mendaftar borang APM Trust dan tidak perlu bagi menunjukkan surat kebenaran polis berbanding sebelum ini. Baik, sebelum ke berita selanjutnya kita ke Met Malaysia bagi mengetahui perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya. Silakan Muhammad Nafizi Manapiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah bagi kesemua negeri sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Keadaan cuaca yang kurang hujan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke malam nanti dengan keadaan hujan hanya dijangka akan berlaku di beberapa kawasan di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu pada lewat malam ini. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, keadaan cuaca dilihat cerah di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan pada hari ini. Dan berbeza keadaannya untuk negeri Sarawak, hujan lebat dan ribut petir kini dilihat sedang berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan kecuali di sekitar bahagian Miri dan juga Bintulu. Keadaan cuaca yang lembap bagi bahagian-bahagian di negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam, terutamanya membabitkan bahagian-bahagian di sebelah pedalaman iaitu di sekitar bahagian Kapit dan juga Limbang. Selain itu, jabatan kami juga telah mengemaskini amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan-kawasan perairan dan perkapalan di sekitar rantau negara, melibatkan kategori pertama bagi kawasan yang berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan yang berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan yang berwarna merah. Dengan kelajuan angin di sekitar perairan yang boleh mencecah sehingga 50 km sejam, dan juga ketinggian ombak yang boleh mencapai 4.5 meter, keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dan antara tumpuannya. Sarawak juga beri kebenaran rentas negeri bermula hari ini, terutamanya mereka yang berada di negeri lain. Perinciannya kita bersama Buma Win di studio RTM Kuching. Teruskan, Buma. Ya, terima kasih Alif. Pengumuman kebenaran rentas negeri yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam ternyata memberi kelegaan kepada anak-anak perantau yang sudah melengkapkan vaksinasi mereka setelah sekian lama tidak pulang ke kampung halaman masing-masing. Baik, untuk butiran lanjut kita bersama wartawan Debbie Amanda Padan yang kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Debbie, teruskan.
Ya, Buma, satu suasana yang cukup berbeza dapat saya kongsikan di sini. Lebih-lebih lagi bagi para penumpang yang dari luar Sarawak. Teruja dan penuh keceriaan. Itulah yang dapat saya lihat daripada wajah para penumpang, terutamanya anak-anak Sarawak, anak-anak perantau yang sudah sekian lama tidak pulang ke kampung halaman mereka. Apatah lagi ditambah lagi dengan mereka tidak perlu lagi menjalani tempoh kuarantin 14 hari. Baik, tanpa membuang masa, saya ingin mendekati salah seorang penumpang yang baru saja mendarat dari ibu kota, dari Kuala Lumpur. Baik, boleh perkenalkan diri? Nama saya Razin. Saya berasal dari Kuching, Sarawak dan saya bekerja di Kerteh, Terengganu. Baik, bagaimana dengan destinasi seterusnya? Ke mana? Semestinya destinasi seterusnya akan pulang ke rumah sebab saya sekarang ini sangat-sangat teruja dapat berjumpa balik dengan mak dan ayah saya, dan saya akan pulang ke rumah selepas ini. Sudah sekian lama, berapa lama dah tidak balik ke Kuching ni, ke Sarawak? Saya sebenarnya sudah hampir 2 tahun tidak pulang ke Sarawak, dan juga dalam masa itu sudah 2 kali hari raya yang saya sudah terlepas bersama dengan keluarga. Bagaimana pula dengan pengalaman penerbangan kali ini? Tahap keyakinan terhadap perkhidmatan yang disediakan, bagaimana? Boleh kongsikan? Pada mulanya saya sangat bersyukur kerana diberi kelonggaran di mana saya tidak perlu mengemukakan polis permit dan juga tidak perlu kuarantin 14 hari. Jadi sekarang ini saya amat saya confident dengan penerbangan pulang ke Kuching kerana saya dapat lihat bahawa ramai yang memang patuhi SOP dan juga ya patuhi SOP dan juga inilah menjaga keselamatan masing-masing, ya. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Berita RTM dan selamat kembali ke kampung halaman, ya. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada Buma di studio RTM Kuching, walaupun keluarga Malaysia sudah diberikan kelonggaran kebebasan untuk melakukan pergerakan rentas negeri, tetapi kita tidak boleh lalai dalam mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Saya kira itu saja laporan saya dari lapangan terbang antarabangsa Kuching. Kembali bersama Buma. Silakan Buma. Baik, terima kasih Debbie atas laporan anda. Berita seterusnya. Sarawak menerima 210,600 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer untuk diberikan sebagai dos penggalak di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam hantaran di laman Facebooknya berkata, vaksin berkenaan yang diterbangkan dari Belgium tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching malam tadi. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu Sarawak telah diberi kepercayaan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 sebagai negeri pertama yang akan melaksanakan pemberian dos penggalak. Jumaat lepas, Bahagian Regulatori Farmasi Negara Kementerian Kesihatan telah meluluskan hanya vaksin Pfizer diberikan sebagai dos penggalak tetapi hanya selepas 6 bulan melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Ujar beliau tiada keputusan dasar lagi mengenai vaksin lain sebagai dos penggalak dan tempoh selepas melengkapkan vaksinasi. Datuk Seri Dr. Sim menambah untuk Sarawak, Kumpulan Penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC mencadangkan keutamaan pemberian dos penggalak melibatkan kira-kira 340,000 individu terdiri daripada golongan berisiko berumur lebih 60 tahun dan petugas barisan hadapan perubatan tanpa mengira dua dos yang diterima sebelum ini adalah Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca serta telah melepasi 3 bulan. Katanya SCOVAC mahu mereka yang tersenarai dalam keutamaan itu menerima dos penggalak pada bulan Oktober dan November. Masyarakat di Biri diseru supaya terus memberi kerjasama kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Biri sekiranya mendapati pihak farmasi menjual kit ujian kendiri COVID-19 melebihi harga siling yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, Ketua Cawangan KPDNHP Miri, Jo Azmi Jamil memaklumkan bahawa hasil pemeriksaan ke atas beberapa farmasi di sekitar Bandaraya Miri pagi tadi mendapati mereka menjual kit tersebut mengikut harga siling yang ditetapkan iaitu tidak melebihi RM19.90.
Beliau dalam pada itu menasihatkan mana-mana farmasi atau peniaga yang menjual kit ujian kendiri COVID-19 supaya tidak menjualnya melebihi harga siling yang ditetapkan bagi mengelak dikenakan tindakan tegas oleh KPDNHEP. Jelas beliau sekiranya didapati ada peniaga yang menjual melebihi harga siling yang telah ditetapkan, maka pihak kementerian akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Justru KPDNHEP memohon kerjasama daripada orang ramai supaya melaporkan dengan segera sekiranya ada peniaga yang melanggar arahan berkenaan. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Bu Mawin. Seterusnya, harga tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak dijangka kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Untuk itu, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM akan terus memantau harga tiket penerbangan bagi semua laluan domestik termasuk laluan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sam Agong yang menjawab pertanyaan Wakil Sibuti Lukas Nisman Awang Sauni, harga tiket penerbangan yang tinggi itu adalah kesan pelaksanaan had kapasiti penerbangan akibat pandemik COVID-19. Jelasnya penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 94%, manakala ke Sabah, kekerapan penerbangan telah berkurangan sebanyak 89%. Untuk perjalanan selepas 8 Oktober lalu, laluan Kuala Lumpur Miri dan Kuala Lumpur Sibu masih merekodkan harga tiket yang tinggi iaitu antara RM530 hingga RM1,600 sehala. Bagi laluan Semenanjung ke Sabah pula, kenaikan harga tiket antara 8% hingga 163% direkodkan antara 26 September sehingga 2 Oktober lalu. Arahan kerja untuk pembinaan menara telekomunikasi bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 1 khususnya di Sabah dan Sarawak akan dikeluarkan kepada syarikat dilantik bulan ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengakui pelaksanaan Jendela 1 agak tertangguh walaupun tender telah dikeluarkan seawal Mac lalu. Matlamat kita ialah untuk memastikan menjelang akhir tahun ini kemudahan 3G akan ditutup. Spektrum yang 3G, khidmat 3G ditutup untuk kita migrate kepada perkhidmatan berasaskan 4G. Dan untuk itu berlaku, kita ingin memastikan menjelang akhir tahun hadapan penyediaan kemudahan 4G harus meliputi 96.7% liputan di seluruh negara termasuk juga Sabah dan Sarawak. Oleh itu, Kementerian akan memastikan pelaksanaan program jendela ini diberikan keutamaan yang tinggi. Selari peralihan kepada perkhidmatan 4G, kelajuan jalur lebar muda alih turut dijangka meningkat daripada 25 Mbps kepada 35 Mbps. Baik, rakyat di Sabah terus sabar menunggu keputusan kerajaan negeri berhubung kebenaran rentas negeri. Perinciannya terus bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Alif, susulan kebenaran merentas negeri bermula hari ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang semalam. Kebenaran itu bagaimanapun belum dilaksana di Sabah kerana pengumuman mengenai pendirian kerajaan negeri hanya akan dibuat selepas mesyuarat Kabinet Negeri Rabu ini. Dengan mengambil kira kadar vaksinasi lengkap penduduk dewasa Sabah yang belum mencapai 90%, rata-rata orang ramai yang ditemui RTM akur dengan sebarang keputusan yang bakal diumum oleh kerajaan negeri. Ini kerana kadar vaksinasi itu merupakan prasyarat yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan untuk membolehkan rentas negeri. Untuk kita mau dapat kelonggaran begitu, kita pun kena capai 90% lah at least. Sebab itu Semenanjung tu berani untuk buka negeri, rentas negeri sebab diorang sudah capai 90%. Saya seru, marilah kita sama-sama capai tu kadar vaksinasi supaya kita boleh dapat kelonggaran yang sama. Saya berharap dapat beli kelonggaran untuk rentas daerah lah, untuk Sabah lah. At least bolehlah jumpa dengan family,
bolehlah bawa anak-anak ke tempat-tempat rekreasi lah. Bagi pendapat saya, kelonggaran rentas daerah yang telah diumumkan oleh PM kita kan satu berita gembira lah. Sama ada rentas daerah dan juga rentas negeri kan. Dan mungkin membuka peluang ekonomi kita. Memangnya macam rakyat Sabah memang tunggu-tunggulah untuk membolehkan rentas daerah sama rentas negeri. Sebab ramainya macam penduduk dari KK kan, keluarga yang disendakan ke sebelah Tawau ke tidak dapat balik kampung. Jadi sekurang-kurangnya kerajaan dapat melonggarkanlah semua itu. Sabah yang mencatat kadar vaksinasi 69.3% populasi dewasa setakat Sabtu lalu hanya membenarkan pergerakan perjalanan mengikut zon, manakala kawalan rentas daerah di luar kawasan zon masih berkuat kuasa. 3 buah pusat pemberian vaksin PPV di Sabah ditutup secara rasmi bermula hari ini. PPV berkenaan ialah PPV Dewan Mini Putrajaya, PPV Dewan Menggatal dan PPV Wisma Wanita. Penutupan PPV tersebut diumum Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menerusi satu kenyataan media. Susulan penutupan 3 PPV tersebut, penerima vaksin COVID-19 dos kedua akan mendapat suntikan di PPV Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Penerima vaksin akan dimaklumkan mengenai perkara itu menerusi aplikasi MySejahtera. Sementara itu, penduduk sekitar Kota Kinabalu yang belum mendapat vaksin boleh menerima suntikan masing-masing secara jumpa terus di PPV SICC atau klinik kesihatan berhampiran. Dalam pada itu, rata-rata penerima vaksin yang ditemui RTM di PPV SICC bersyukur di atas inisiatif kerajaan memberikan vaksin percuma kepada rakyat menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Gembiralah sebab takut COVID, supaya melindungi dari COVID lah. Kami dapat vaksin semua anak beranak. 12 tahun dapat sampai adik-beradik. Syukur juga kita dibagi oleh kerajaan vaksin. Alhamdulillah saya bahagia sebab saya punya anak. Banyak orang cakap, jangan kau kasih vaksin anak kau, kecil lagi. Kalau mau boleh lagi, ada anak 10 tahun, saya bawa lagi vaksin, tapi tidak boleh. Terima kasih sama kamu, kerajaan. Alhamdulillah syukur, karena ini untuk kebaikan kita semua. Karena kerajaan bagi kita kelonggaran untuk mencari rezeki. Alhamdulillah, harap aja untuk ambil ini vaksin supaya dapat cari makan untuk anak bini, untuk bertanggung jawab untuk keluarga. Susulan penutupan PPV Dewan Mini Putrajaya, PPV Dewan Menggatal dan PPV Wisma Wanita, PPV SICC kini kembali dibanjiri orang ramai. Bersempena sambutan Hari Pos Dunia yang diraih pada 9 Oktober 2021, Pos Malaysia kini melaksanakan kempen Mel Rakyat yang bermula 4 Oktober hingga 31 Oktober ini. Kempen bertujuan mengimbau kembali budaya mengutus surat yang diamal sejak sekian lama sebelum perkembangan teknologi komunikasi secara maya. Sepanjang kempen ini, sebanyak 6 juta keping mel rakyat akan diedar kepada orang ramai di seluruh negara menerusi alamat kediaman. Daripada jumlah itu, 200,000 keping akan diberikan kepada penduduk Sabah. Setiap rakyat di Malaysia, kita menghantar sekeping surat kosong dipanggil mel rakyat di setiap kediaman untuk mereka berhubung melalui surat tersebut secara percuma. Kerana surat itu telah pun dilekatkan stamp kepada dan daripada, semua ada di situ. Sudia Remaja berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan Hari Pos Sedunia dan perasmian Safety Dojo for Road Safety DC di Kelompong. Mel rakyat tidak memerlukan stamp dan orang ramai boleh menggunakannya untuk kiriman dalam negara secara percuma. Menjelang pembentangan belanjawan 2022-27 Oktober ini, Pemuda UMNO Malaysia menyatakan komitmen akan terus memperjuangkan 2 fokus utama untuk memastikan kesejahteraan rakyat terbela. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki berkata, fokus pertama pergerakan itu ialah memastikan jaringan keselamatan rakyat tidak terganggu akibat pandemik COVID-19. Manakala fokus kedua pula pemulihan semula ekonomi menerusi pewujudan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kita perlu pertamanya memastikan
perkara yang melibatkan kebajikan rakyat ini dapat kita tangani terlebih dahulu untuk memastikan mereka mempunyai kecukupan wang di tangan untuk berbelanja. Ini penting sebagai satu cara untuk kita nak merancakkan perkembangan ekonomi setelah pandemik. Datuk Dr. Ashraf menyatakan demikian kepada RTM di Penampang. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pihaknya juga akan memastikan kerajaan dapat menunaikan beberapa tuntutan rakyat berkaitan pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off dan moratorium tanpa faedah terakru dapat direalisasikan. Ini kerana perkara itu merupakan antara strategi terbaik kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin selepas pasca pandemik COVID-19. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Kembali kepada Alif untuk paparan berita wilayah selanjutnya. Alif. Terima kasih, Redwin. Baik, peralihan Labuan serta beberapa negeri lain ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN membuka peluang kepada pemain industri pelancongan kembali menjana semula pendapatan. Memanfaatkan kelonggaran yang diberikan, Tourism Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak di Labuan komited memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah itu menerusi tarikan berteraskan jio pelancongan. Ikuti paparan disediakan wartawan Muhammad Zulhan Nizam di Labuan. Ia memerlukan kerjasama semua pihak. Pelancongan berlandaskan alam semula jadi menjadi tarikan terbaru pelancong domestik dan antarabangsa. Penemuan tapak bersejarah melayakkan Labuan diiktiraf sebagai geopark kebangsaan dengan 16 lokasi dikenal pasti sebagai geotapak, 4 lokasi bagi biotapak dan 9 lokasi sebagai tapak budaya. Baru-baru ini wakil media berpeluang merasai sendiri keunikan destinasi pelancongan pilihan dan pengalaman Labuan Geopark terbabit. Membawa wakil-wakil media ini melihat kepelbagaian tapak-tapak geologi yang terdapat di wilayah persekitaran Labuan ini yang berusia antara 15 hingga 35 juta tahun. Ini satu hidden gems yang kami cuba promosikan terdapat di Labuan ini selain daripada produk-produk yang sedia ada. Turut ditawarkan aktiviti pendakian melalui Chimney Walking Trail yang terletaknya Batu Pasir Glide dan Pantai Berbatu Tanjung Kubong selain endapan pesisir Simpang Sweetman. Pengunjung juga berpeluang menikmati keindahan Pantai Tanjung Kubong dan Muzium Chimney yang merupakan bekas kawasan perlombongan arang batu sekitar tahun 1847. Terletak di atas Bukit Tanjung Kubong, serombong yang memiliki ketinggian 32 meter ini dianggarkan menggunakan lebih 23,000 batu bata untuk menyempurnakan permukaan dinding monumen ini dan masih gah berdiri hingga ke hari ini. Hebat bukan? Begitulah juga dengan perancangan untuk menaikkan Labuan ke peringkat seterusnya agar mampu bergerak seiring dengan negeri lain yang memerlukan kerjasama semua pihak dan kesungguhan berterusan agar sektor pelancongan di sini terjamin dan membantu komuniti setempat. Okey, kita sebenarnya telah mengadakan beberapa siri perbincangan bersama pemain industri pelancongan tempatan untuk bersama-sama membuat perancangan dan memastikan bersedia untuk menerima kedatangan pelancong domestik dan insya-Allah pelancong antarabangsa dalam norma baru. Aktiviti sukan lasak ATV menerokai hidupan marin dengan aktiviti selam skuba di Taman Laut Labuan turut menanti pelancong. Justru dengan perancangan daripada pelbagai pihak terlibat dapat merangsang semula sektor pelancongan domestik di wilayah ini, di samping dapat mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia untuk melancong semula. Laporan Muhammad Zulhan Nizam, Berita RTM. Baik, peminat aktiviti sukan pastinya teruja apabila tahun ini Hari Sukan Negara HSN 2021 dapat disambut dengan pelbagai aktiviti fizikal. Namun, ia dilakukan mengikut SOP ditetapkan. Ikuti laporan Hana Adeline Nasation Ahmad untuk sambutan HSN 2021 peringkat Negeri 9. Pelancaran HSN 2021 ini telah diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Paroi dan dirasmikan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin.
Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Azlin Suzana Zakaria, HSN 2021 merupakan serampang dua mata Negeri FM untuk mendekati masyarakat setempat dengan penglibatan juruhebah dalam aktiviti yang dianjurkan. Pelbagai aktiviti diadakan seperti mendaki Bukit Tuk Saeh, HSN Fun Ride sejauh 44 km, berkayak dan memancing selain persembahan basking oleh penyiar Negeri FM. Dengan aktiviti basking, dengan penglibatan DJ dan warga Negeri FM yang turun sama-sama berbasikal, ada yang hiking. So secara tidak langsung kita memeriahkan dan ada penglibatan masyarakat setempat lah dengan Negeri FM. Dan memang kita excited. Dah lama tak berkayuh, inilah masa yang kita tunggu-tunggukan. Ini peluang terbaik untuk kita. Kita tunjukkan bahawa kita adalah riders yang berdisiplin. Okey, bagus. Kita benda macam ni eloklah, aktiviti macam ni kita patut teruskan kan. Alhamdulillah bagus. Menyokong wadah dan aspirasi yang dicetuskan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS, Hari Sukan Negara 2021 peringkat Negeri Sembilan disambut meriah dengan penglibatan masyarakat setempat. Usah jadikan COVID-19 sebagai alasan untuk kita tidak menjalani gaya hidup sihat. Budayakan aktiviti bersukan dan riadah untuk kita menjadi rakyat sihat, cergas dan aktif. Hana Adlina Satyun Ahmad, RTM. Baik, penduduk Lembah Kelang yang belum menerima janji temu vaksinasi COVID-19 atau dos kedua kini boleh mendapatkan imunisasi secara percuma di 98 klinik swasta selain klinik kerajaan. Tempahan vaksin bagi golongan dewasa bermula hari ini di klinik swasta terpilih yang berdaftar di bawahnya. Kementerian Kesihatan memaklumkan Protect Health Corporation Sdn Bhd telah membangunkan program ini bagi menambah baik akses pemberian vaksin di Selangor dan Kuala Lumpur. Pembaziran dan ketidakpastian permintaan vaksin turut dapat dielakkan melalui program ini. Kumpulan sasar terdiri daripada golongan dewasa yang baharu mendaftar dan belum mendapati janji temu terlepas janji temu dos pertama atau dos kedua, termasuk golongan lain yang akan diumumkan KKM dari semasa ke semasa. Baik, menjelang aksi kelayakan Piala Asia Bawah 23 2022, skuad bawah 22 tahun kebangsaan akan memulakan persiapan dengan aksi pemanas badan menentang skuad Liga Malaysia melibatkan Negeri Sembilan FC, Pening FC dan Kedah Darul FC. Perlawanan persahabatan itu akan dimulakan dengan aksi bertemu juara Liga Premier NSFC esok. Selepas itu, skuad kendalian Brad Malini itu akan turun menentang Pening FC pada 15 Oktober dan mengakhiri perlawanan persahabatan bertemu KDA FC pada 18 Oktober. Malaysia telah diundi dalam kumpulan J bagi aksi kelayakan Piala Asia Bawah 23 2020 yang akan berlangsung di Ulaanbaatar, Mongolia. Skuad negara akan memulakan aksi menentang Laos pada 25 Oktober, diikuti Mongolia pada 28 Oktober dan Thailand pada 31 Oktober 2021. Baik, saudara, berita wilayah 11 Oktober 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Terus setia bersama kami. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.